Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kita lagi dalam Usrah Online. Bersama saya Arif Hazmi dan penyampai kita Abang Hafiz. Okey. Uh, kita nak bincang apa malam ni? Kita nak bincang tentang pembuktian adanya pencipta alam semesta. Iaitu siapa kita nanti tunggu apa yang akan disampaikan oleh Abang Hafiz. Okey. Mesti ramai excited kan nak tunggu Abang Hafiz kan. Nak kenal Abang Hafiz. Okay, Abang Hafiz. Kita kena kenal lah Abang Hafiz. Boleh Abang? Boleh Abang Hafiz? Baik, terima kasih buat saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat jumpa lagi dalam sesi secara online. Saya bukanlah setiap minggu ada, minggu ni je. Jadi akan berubah-ubah kalau untuk awal kemerdekaan peserta ataupun tadi di sebenarnya. Jadi dengan peluang ni saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Tapi sebelum kita berkongsi, kena kenal diri dulu lah. Kita tak kenal kita tak kita. Jadi nama diberi. Nama diberi adalah Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Anas dan panggilan lah panggil sebagai Hafiz lah. Saya sekarang menetap dinilai dan baru selesaikan pengajian saya dengan di USIM dalam program dakwah dan kebajikan Islam. Alhamdulillah. Jadi sedikit sebanyak bolehlah kita berkongsi juga untuk dengan sahabat-sahabat yang ada di sini. Semoga ada kebaikan di sini, insyaAllah. Jadi saya kira untuk mudah saya mungkin saya terus untuk take over daripada moderator. Mungkin untuk apa untuk kita lewat lagi. Jadi saya kira saya akan share sebab saya ada buat slide. Jadi juga saya tengok datang kamera. Ya, saya cuba share. Okey. Baik, boleh nampak ke? Nampak. Nampak. Okey, alhamdulillah. Jadi seperti mana tajuk kongsian untuk malam ni. Tajuk berubah-ubah. Mungkin para peserta ataupun hadirin yang datang minggu depan ke minggu lagi yang depan mungkin tajuk berbeza dan speaker penyampainya berbeza. Jadi untuk malam ni saya dan dengan tajuk pembuktian adanya pencipta dalam semesta. Jadi tajuk ni sebenarnya sebagai seorang Muslim dia adalah satu tajuk yang sangat penting sebenarnya. Dia bukanlah satu tajuk yang boleh dipandang remeh. Sebabnya tajuk ni dia sangat berkait dengan hijab dan keimanan. Ini jadi kekayaan. Jadi kalau ada orang Islam yang ada ragu-ragu, perlu dibantu. Perlu dipastikan supaya hilang ragu-ragu dan yakin dengan sebaiknya. Jadi kita teruskan dulu. Nanti mungkin ada soalan je kan. Tapi tak apa. Ada soalan boleh, kalau takut terus boleh tulis je dekat bahagian chat Google Meet. Nanti akan tempat okey. Kalau tidak mungkin nanti ada satu kali. Baik.
Jadi kita kewajipan utama kita sebagai manusia. Sebab dia kita hidup ni, yang bercakap ni manusia, yang menonton ni manusia, artinya semua manusia lah. Tak ada. Harus manusia tak ada. Jadi sebagai manusia, sebenarnya kita ada purpose, kita ada tujuan. Dan hidup kat dunia. Bukan sekadar hidup, makan dan mungkin melestarikan keturunan, pasangan, kahwin, anak, sebagainya. Tidak sekadar itu saja, ataupun hidup kat dunia ni sebab kita nak ujarkan kekayaan ataupun nak bina empire perniagaan. Tidak, itu bukan tujuan utama penciptaan manusia. Jadi ada lebih pada itu, lebih besar, lebih penting, dan itu yang menunjukkan dia ada tujuan yang jadi manusia ni terutama sekali dia berkaitan dengan kita. Nanti kita akan bincang macam mana pula kalau manusia yang tak percaya ada yang tercipta. Apa sebab realiti sekarang ada manusia yang tak percaya ada yang tercipta. InsyaAllah bukan dalam bulan ni lah. InsyaAllah dalam ni semua rasanya semua yang beriman dan cantik. Kalau nanti ada mungkin yang post pada YouTube so mungkin ada tak tahu kita nak jawab kalau ada soalan untuk bantu jawapan. Baik, itu pertama mengenal kita. Itu paling utama. Yang lain-lain saya melestarikan turunan ataupun mencari kebaikan ekonomi sebagainya, itu semua perkara-perkara yang biasa tadi. Ini yang pertama. Dan dengan mengenal tercipta, yakini adanya tercipta, yakin tu lepas tu saya tulis kena 100%. Kalau biasa di pengumuman tu ditulis non-basmi kuman 99.9% dia. Mana pergi 1%? Allah. Tapi kita dekat sini keyakinan tu pada adanya kita kena yakin 100%. Bukan 80%, bukan 50%, lagi rendah kan. Ragu-ragu. Tak boleh agak-agak, tak boleh kena yakin 100%. Jadi para penonton hadirin, kalau saya open soalan seorang-seorang berapa peratus? Okay. Ini tanya ni. Tak apa. Saya tak tanya. Jangan nanti tanya. Nervous. Terusnya. Untuk mengetahui mengenal ketika dia dengan penuh yakin 100%, bukan agak-agak, bukan terkita-kita. Macam mana? Nak tak nak kena mempunyai ilmu dan kefahaman. Jadi kalau tak ada ilmu, macam mana nak tahu tentang adanya kita? Dan juga kalau pun ada ilmu, sama ada ilmu tu dah memang dibaca ataupun masih ke buku, tapi tak ada kefahaman, tak cukup juga. Hanya dapat maklumat saja, tapi kefahaman tak ada pun tak boleh. Jadi kena ada ilmu dan kefahaman. Jadi lepas mungkin dah diucapkan, diskusi dan diberi kefahaman, diberi keyakinan, maka kita tanam keyakinan dalam diri 100%, 100% adanya tercipta. Tak habis macam tu je. Ada lanjutan dia. Kawasan itu. Kewajipan menyampaikan. Jadi itu sebenarnya kewajipan tugas utama sebagai manusia. Dan sebagai Muslim, orang Islam lagi pula kan, kewajipan menyampaikan ini dan menyampaikan juga pada ini. Kita pun tahu hadis yang masuk tentang
terus sampaikan pada manusia walau satu ayat. Ni dah banyak ayat ni. Walaupun bukan Al-Quran tapi ayat panjang ayatnya. Jadi kena lebih lagi ya. Sekarang kita dah tengok apa-apa kriteria dan perlu disematkan. Nak bincang dengan pembuktian sendiri. Maknanya kalau tak bukti kan tak lengkap lah. Ada cerita macam-macam dah bukti. Ini sungguh tak bukti kan. Ada lengkap lagi. Jadi kena kita cuba dibesarkan. Jadi sebelum kita ke pembuktian, jadi ada dua perkara yang saya nak kongsikan dengan para hadirin. Jadi pembuktian tentang adanya pencipta alam semesta ada dua. Pertama dengan dalil akli. Dalil akli ni apa? Dalil akli ni bermaksud dia datang kan dengan cara apa? Dengan cara berfikir. Berfikir gunakan apa? Tidak guna fikiran dan juga rasional. Dan juga ada lagi satu sumber berkenaan dengan dalil naqli. Datang dengan kaedah mengambil dari sumber yang diturunkan oleh pencipta sendiri. Cuma pada malam ni kita buat satu ni. Sebabnya kalau dicampurkan terus mungkin kalau sejam 3 kita terus ni 2 minit. Kita satu ni. Jawab saya dulu terus sejam. Dan juga perlu difikirkan kerana kita hidup dalam masyarakat yang ada Islam, ada yang bukan Islam, ada yang bangsa lain dan sebagainya. Jadi moga-moga dengan perkongsian ni anda semua juga boleh kongsi dengan sahabat lain dan juga mungkin ada yang berkawan dengan memiliki jiran ataupun berkerja dalam perbuatan yang sama ataupun dalam bisnes yang sama. Kalau ditanya lagi ketulah kan. Jadi macam mana kalau kita ditanya ini kan Islam. Macam mana mesti adanya pencipta, adanya Tuhan. Kalau agama bukan Islam, Tuhan dia dalam bentuk patung. Jadi kalau tanya dia mana Tuhan, itu Tuhan dia tu. Orang Islam macam mana? Ini kan pula menggunakan dalil. Kalau dalil naqli mudah sebabnya memang dah ada dalam Al-Quran. Yang ni nak cakap dengan non-Muslim contohnya. Sebabnya kalau nak datangkan tu dalil naqli, dia pun tak percaya yang kitab tu datang daripada sang pencipta alam semesta. Ya. Jadi macam mana kita nak uraikan ataupun ajak berfikir dalam ruang bentuk dulu dalil. Abang Hafiz. Ya. Dia tak adjust mic atau mungkin dekatkan sikit kot. Sebab dia kadang-kadang suara macam apa. Tenggelam kan? Macam tenggelam. Okay. That's good Baik. Okay, makin okay? Cun. Okay. Tak maaf lah ada salah teknikal Mic pun kena upgrade mungkin. Jadi kita cari siapa yang sudi upgrade. Okay. Kita teruskan. Kita teruskan. Jadi tadi kita sebut pasal dalil akli dan macam mana nak buktikan adanya pencipta alam semesta ni menggunakan dalil akli, menggunakan akal, menggunakan akal fikiran dengan rasional. Susah ke, mudah ke? Jom kita go through one by one. Jadi sebelum kita nak pergi dulu dengan pembuktian, kita kena pastikan dulu adakah orang yang kita ajak berbincang ataupun berdiskusi tu mampu menggunakan akal dia. Ada yang tak ada akal dia? Ada. Asal tu jadilah kalau orang tak siaman maksudnya orang tu hilang akal kan. Itu. Jadi
sebelum nak ajak berfikir, nak ajak bincang, kena pastikan dulu beberapa perkara. Jadi antara yang saya boleh kongsikan dengan hadirin, pertama sekali sebenarnya seorang manusia dia kena ada, sebenarnya yang ni errornya agak ni, tapi kita keluarkan dalam list lah, dia tak semestinya ikut error sebenarnya. Jadi pertama sekali kena ada maklumat. Maklumat tentang sesuatu benda, tentang keadaan, tentang fenomena, dengan tu mudah untuk dibincangkan. Contohnya lah, kalau kamu nak bincang dengan saya apa-apa tapi tentang gearbox engine contohnya, saya tak ada maklumat awal ataupun maklumat tu sendiri tentang gearbox. Jadi kalau kamu kata ini kalau tune kat sini agak-agak makin padu, makin steady tak engine, saya sebab tak ada maklumat awal, tak ada maklumat lah senang kata, memang otak saya tak boleh nak brain. Sebabnya macam mana nak fikir, tak ada maklumat. Melainkan kalau saya ada maklumat, mungkin saya dah hadiri kursus dulu, saya dah hadiri kelas, ataupun saya sendiri cuba-cuba kan, mungkin apa DIY, tak tengok-tengokan ini kat sini, barulah saya ada maklumat. Oh ni kalau ni ada combustion lah, apalah semua, contoh lah Jadi mungkinlah saya, macam ni kalau nak buat macam ni kan, barulah boleh berfikir. Kalau tak ada maklumat, saya tak boleh fikir. Itu pertama. Yang kedua, saya bukan terbalik dia sebenarnya error tu itulah saya tersilap dulu. Yang kedua adalah otak yang sihat. Kenapa otak yang sihat? Kalau otak yang sakit tak boleh ke? Ya. Otak yang sakit tak boleh dia nak fikir. Lagi-lagi pula orang yang dah cedera otak kan. Contohnya lah, asalnya dulu dia sihat, boleh fikir, bijak sebagainya, tiba-tiba accident pula parah dekat bahagian otak. Lepas pada tu ada yang mungkin dia paralyzed sebagainya, cakap pun tak dia respon, tapi hidup. Tapi otaknya dah damage, dah rosak. Jadi tak boleh lah nak ajak berfikir. Kalau kamu pergi kat dia, contohlah sebelum dia accident, dia adalah pelajar degree dalam bahagian multimedia contoh. Lepas tu tiba-tiba ditakdirkan dia accident. Kamu pun tak sempat jumpa dulu lah. Sebab kita nak cerita-cerita, nak bincang pasal ni, kan tak dapat pula. Waktu kamu jumpa dia dah sakit, kepalanya pun dah sakit, kamu nak bincang, bang ni kalau buat design macam ni, buat video macam ni, abang rasa ni waktu tu tak boleh dah, dia dah tak boleh fikir. Sebabnya apa? Otaknya sakit, tak sihat dah. Ataupun otak dalam keadaan tak sedar. Contohnya orang tidur ataupun kalau orang consume minum arak, otak pun khayal, tak sedar kan. Jadi kalau kamu nak ajak fikir, bang saya nak bincang abang ni tentang ni kan, tak boleh. Kalau yang mabuk lagilah, dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Kalau orang tidur lagi gabulak kan, kamu pergi ke orang tidur, kamu pun rasa-rasanya patut tak kalau saya tulis macam ni. Memang dia tak boleh tak jawab sebab dia tengah tidur kan? Jadi otak tu dalam keadaan sedar, keadaan sihat, barulah proses ni boleh dibuat. Dan kena ada panca indera. Panca indera ni itulah sense. Mata untuk melihat, telinga untuk dengar, tangan rasa sentuh, mulut rasa kan apa manis, masin. Tak ada panca indera pun susah juga. Contohnya lah, kamu join resi ni, kamu ada mata tapi kamu mungkin tak dengar. Jadi kamu nampaklah saya tengah macam ni, buat-buat macam ni kan, tapi suara tak tahu apa benda bunyi keluar. Jadi pun susah untuk dapatkan proses berfikir dengan baik. Sebabnya tak cukup. Lagi kan pula orang yang kurang
lagi panca indera. Itu. Dan juga realiti. Realiti ni apa-apa yang dibincangkan lah. Contoh macam malam ni, sesi ni, kita nak bincang tentang pembuktian adanya pencipta alam semesta. Jadi, ada benda nak dibincang. Kalaulah semua benda dah ada, mata, telinga ada, semua ada, otak pun elok tengah segar, baru lepas mengopi contohnya kan. Lepas tu maklumat, belajar banyak semua, rasanya tahu. Tapi tak ada realiti yang nak diceritakan. Maka macam mana kan? Kepala tu nak adakan proses berfikir, akalnya. Jadi dia pula kan, tak ada apa-apa. Itu kan. Jadi kalau semua dah cukup, maka mudahlah untuk kita ajak berfikir dan fikirkan macam mana nak buktikan adanya pencipta alam semesta. Baik, kita teruskan lagi. Jadi saya nak ajak berfikir tuan-tuan yang hadirin semua. Jadi dalam alam ni mustahil benda jadi dengan sendiri. Setiap benda mesti ada pencipta dia, ada penyebab dia, ada punca dia. Mustahil benda jadi dengan sendiri. Jadi kalau dalam gambar ni, saya tunjuk gambar dalam slide. Jadi anda tengok padang pasir, tiba-tiba ada berapa ketul tu? Adalah dalam 5 ketul. Contohnya kan. Jadi andailah kamu tu jalan di padang pasir ataupun kamu pergi mana-mana, tiba-tiba kamu jumpa. Kalau yang ni sebenarnya daripada contoh daripada orang Arab, orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui kalau dalam dunia ni, kalau kita dekat Malaysia kita panggil orang pendalaman, orang asli lah, duduk di pendalaman, di hutan contohnya. Kalau di Arab contohnya, di padang pasir, dia orang tak ada hutan. Jadi siapa yang duduk jauh dari pekan, dari bandar, itu kita panggil orang Arab Badui. Dia duduk pendalaman, duduk jauh-jauh. Jadi tempat dia biasanya tak ada apa. Kosong. Contoh, dia berjalan dekat kawasan yang terbuka luas, tiba-tiba lah di jalan, jumpa ada 5 ketul gamat. Tak maksudnya gamat tu di tempat laut kan ni mungkin lah najis. Contohlah najis tu bosor-bosor, lepas tu ada 5 ketul. Kalau dikatakan ianya tercipta dengan sendiri, masuk akal? Mustahil masuk akal kan? Mustahil. Mesti ada penyebab dia, mesti ada yang ciptakan dia, mesti ada yang menjadi punca. So kalau dalam kedudukan orang Badui tu, orang Arab Badui, mungkin dia tengok ni mungkin dalam tak tahu lah mungkin dalam berapa jam tadi ada unta kafilah lalu. Dia lalu tiba-tiba mungkin unta tu rasa nak buang sebab unta dia lalu jalan je kan. Lepas tu tiba dia buang. Itu lepas tu dia mungkin tengok ni dah kering ke belum kan. Kalau dah kering betul lah, mungkin ini dah berjam-jam ataupun dah berhari-hari. Kalau fresh ini baru je berapa minit tadi, cuma dia tak sempat tengok contohnya. Jadi mustahil benda jadi dengan sendiri. Mesti ada penyebab dan pencipta dia. Ini baru satu. Apa pula ni? Gambar kita dalam air. Okey. Jadilah kalaulah kamu kamu tengok ada satu keadaan, sama ada gambar ataupun memang keadaan, kamu jalan, mungkin tempat tu baru lepas hujan ataupun lepas banjir, tiba-tiba nampak ada kereta dalam air. Kalau ada orang kata, ni memang jadi ingat sendiri kereta ni, tiba-tiba daripada air tak ada, ada kereta pula dalam air. Masuk akal tak? Memang tak masuk akal. Kalau siapa sebut tu, orang kata, ni kena check ni. Kan? Risau-risau dia ada tak ambil barang memang sakit. Macam tu jadi mustahil jadikan sendiri. Mungkin sebab apa? Mungkin sebab hujan jadi tergelincir, kereta masuk dalam air. Contoh. Ataupun mungkin ada peristiwa banjir. Contoh kan, kat Malaysia ni selalu juga banjir. Banjir sampai air deras tolak rumah kadang roboh.
kereta kena hanyut. Jadi dah lepas reda tu, barulah nampak apa-apa yang timbul. Termasuklah contohnya kereta. Jadi kita pun sendiri sebagai manusia, mustahil jadi dengan sendiri. Mesti ada sebab kejadian dia. Mungkinlah kan, antara tak orang terbabas ataupun dia dihanyut lah. Tak ada tiba-tiba daripada zero, kosong tiba-tiba ada kereta tu. Ini contoh kedua. Jadi contoh ketiga, mustahil benda jadi dengan sendiri. Siapa bukan peminat durian, sayanglah. Saya suka durian. Bila mungkin antara kamu pergi ke dusun ke ataupun memang ada kebun durian, angkat satu durian kan durian dah jatuh. Angkat, tengok. Ui, apa hal ni? Ada lompong pula kan. Kalau ada orang kata, tak ada apa ni memang terjadi dengan sendiri. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Dah kenapa jadi dengan sendiri? Tengoklah kan. Tak logik langsung. Jadi mesti ada penyebab dia. Kalau tengok gambar ni, tak penyebab dia adalah haiwan yang melubangkan dan makan si durian. Kalau nak kata manusia, hampir mustahil juga. Manusia punya perangai tak ada makan macam ni. Rasanya dia kopek lah. Kopek dulu baru dia makan. Tak ada dia nak kokak dekat bahagian duri-duri tu, dia makan. Hampir mustahil lah. Jadi, nak bagi tahu apa? Setiap benda dekat alam ni mustahil jadi dengan sendiri. Mesti ada pencipta dia, penyebab dia, puncanya. Baik, seterusnya. Ciptaan. Kita nak bincang tentang ciptaan. Jadi, tak masuk akal. Sesuatu tu tak ada pencipta. Jadi, ciptaan manusia ni macam-macam. Smartwatch, pakai-pakai, boleh cek darah punya kadar. Macam-macam. Canggih. Handphone, pakai. Boleh dekat gambar, boleh upload, boleh record. Canggih. Baru ciptaan manusia ni. Laptop, boleh edit video. Yang main game, boleh main game. Boleh surf internet. Siapa yang padu, mungkin dia hacker pula kan. Serang apa? Israel. Contoh. Jadi hebat-hebat juga ciptaan manusia. Dan manusia pun kagum dengan ciptaan manusia. Ini baru ciptaan manusia. Belum lagi ciptaan bukan manusia. Siapa yang buat? Takkan jadi dengan sendiri kan. Tengok alam cantik, segar, rasa healing kan, rasa seronok, rasa tenang. Tengok alam ni hebat, cakrawalanya, siang dan malamnya teratur dengan baik. Manusia siap boleh buat jadual lagi 24 jam, confirm. Malam ni 12 AM malam, 12 PM tengah hari. Tak ada tiba-tiba 12 PM petang, tak ada. Dah diatur cantik. Jadi siapa yang atur? Bukan manusia. Mesti ada sang pengatur, sang pencipta manusia dan sang pencipta alam semesta. Itu. Dan banyak lagi. Siang dan malam, bulan, bintang. Itu. Kejadian pokok, kejadian haiwan, tak pernah pokok tiba-tiba skip. Tak nak jadi pokok pula, nak jadi selain pokok. Manusia lain. Manusia ada yang ingkar daripada Allah Ta'ala jadi manusia. Tak nak jadi manusia. Ada juga yang ingkar daripada Allah Ta'ala jadi lelaki. Tak nak jadi lelaki. Sedikit nasihat. Jadi, yang bukan ciptaan manusia yang hebat-hebat ni, siapa yang buat? Mesti ada pencipta dia. Dan pencipta itulah kita akan sambung di sesi seterusnya, insya-Allah. Jadi itu saja kongsian saya buat malam ini. Moga-moga ada kebaikan untuk semua. Saya kembalikan kepada moderator. Okey. Terima kasih Abang Hafiz. Semua dah dapat poin apa yang Abang Hafiz sampaikan tadi kan? Okey. Dengan itu dah pukul 9.30. Berakhirlah usaha online kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan kepada penyampai kita Abang Hafiz. Penyampaian yang sangat mantap dan padat dan ringkas. Syukran jazilan ya Abang Hafiz. Iya aku. Okey. Kita tangguhkan
surah online kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey. Terima kasih semua yang hadir. Kita pented ke pengajar. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Orang tengok chat juga Okey. Banyak juga kan pasal mic nanti kena upgrade mic juga rupanya. Tak apa insyaAllah untuk next. Abang. Alhamdulillah, moga ada baiknya kan.